Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Terima kasih kerana telah bersama-sama kami sekali lagi, dan kepada yang baru saja bersama-sama kami, terima kasih kerana datang mendengar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Baiklah, untuk video kali ini, isu yang akan kita kupas adalah dakwaan skandal rasuah. Syafi Apdal pertahankan warisan di tengah kontroversi isu perlombongan mineral di Sabah. Ketua Pembangkang Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafi Apdal, mempertahankan dirinya dan parti warisan daripada tuduhan bahawa mereka menjadi puncak kepada penyebaran dakwaan skandal rasuah yang melibatkan beberapa ahli adun Sabah. Syafi menyifatkan tuduhan tersebut sebagai tidak wajar dan tidak berasas, sambil menegaskan bahawa pembangkang seringkali dijadikan sasaran mudah dalam isu-isu sebegini. Menurut Syafi, budaya menuding jari kepada pembangkang hanya akan mengalihkan fokus daripada isu sebenar, iaitu ketirisan dan ketelusan dalam pengurusan hasil mineral negeri. Berucap ketika membahaskan belanjawan 2025 di persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah, Syafi berkata, "Berkaitan dengan ketirisan mineral, ada wartawan tanya saya semalam mengenai dakwaan mengatakan isu itu salah pembangkang. Mana ada saya suruh Sindumin cakap begitu," katanya, merujuk kepada klip audio tular yang didakwa melibatkan adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob. Dalam audio tersebut, Yusuf mengatakan berbicara tentang isu perlombongan mineral yang didakwa melibatkan ketirisan hasil negeri Sabah. Syafi dengan tegas menafikan sebarang kaitan beliau atau parti warisan dengan dakwaan tersebut. Syafi turut menambah, "Bila pula salah pembangkang, jangan tuduh kita. Dulu kes jabatan air negeri Sabah, salahkan saya. Asyik salahkan saya, salahkan warisan saja." Kenyataannya merujuk kepada skandal besar yang melibatkan JNS pada tahun 2016, di mana wang tunai bernilai lebih 114 juta ringgit dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Walaupun Syafi tidak secara langsung dikaitkan dengan kes tersebut, namanya sering disebut oleh pihak tertentu sebagai punca kepada pelbagai isu ketirisan di negeri ini. Isu terbaru mengenai perlombongan mineral menambahkan lagi senarai panjang cabaran Sabah dalam menguruskan hasil buminya. Baru-baru ini, portal berita tempatan mendedahkan klip audio dan video yang mendakwa terdapat unsur rasuah yang melibatkan beberapa adun Sabah dalam sektor ini. SPRM telah menegaskan bahawa 5 adun telah dipanggil untuk memberikan keterangan, namun nama-nama mereka tidak didedahkan secara rasmi. Syafi menekankan bahawa isu ini perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Beliau menyatakan bahawa ketirisan sumber mineral bukan sahaja merugikan negeri, tetapi juga menggambarkan kegagalan dalam memastikan hasil negeri dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai bekas Ketua Menteri Sabah, Syafi menegaskan bahawa isu-isu seperti ini memerlukan penyelesaian sistematik, termasuk pengukuhan dasar anti rasuah dan kawalan yang lebih ketat dalam sektor perlombongan. Namun begitu, kenyataan Syafi menimbulkan persoalan besar di kalangan pemerhati politik. Adakah tuduhan ini benar-benar satu usaha untuk menyingkap kebenaran, atau adakah ia bermotifkan politik? Ketika Sabah semakin hampir dengan pilihan raya negeri yang akan datang, tuduhan seperti ini seringkali menjadi senjata untuk melemahkan pihak lawan. Bagi Syafi dan warisan, ini bukanlah kali pertama mereka menjadi sasaran. Semasa pentadbirannya, Syafi sering dikritik oleh pihak lawan atas pelbagai isu, walaupun beliau juga dikenang sebagai salah seorang pemimpin yang cuba memperjuangkan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Tuduhan ini juga menimbulkan kebimbangan tentang ketulusan
dalam sektor perlombongan di Sabah. Negeri ini kaya dengan sumber mineral seperti emas, biji besi, dan tembaga, tetapi pengurusannya seringkali menjadi isu yang hangat. Ketirisan hasil negeri bukan saja merugikan kerajaan negeri, tetapi juga menghalang pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan asas untuk rakyat. Dalam konteks ini, soalan yang lebih besar adalah sama ada kerajaan negeri yang ada sekarang mampu menangani isu-isu ini dengan tegas. Pendedahan terbaru ini turut mencetuskan spekulasi tentang pihak mana yang sebenarnya mendapat manfaat daripada ketirisan sumber mineral di Sabah. Ketika rakyat terus berdepan dengan masalah seperti kemiskinan, infrastruktur yang tidak mencukupi, dan akses terhad kepada pendidikan dan kesehatan, pendedahan skandal seperti ini hanya mengukuhkan persepsi bahwa kekayaan negeri tidak sampai kepada rakyat. Persoalannya, siapa sebenarnya yang menjadi dalang di sebalik ketirisan ini? Dalam perbahasan ini, timbul juga persoalan tentang keberkesanan SPRM dalam menangani kes-kes seperti ini. Adakah SPRM benar-benar bebas dan mampu menyiasat tanpa tekanan politik? Adakah siasatan ini akan menghasilkan tindakan tegas terhadap mereka yang bersalah? Atau adakah ia akan menjadi satu lagi kes yang senyap selepas tumpuan media beralih? Di tengah-tengah kontroversi ini, Shafie mengingatkan bahwa Sabah memerlukan kepimpinan yang berani dan tegas untuk memastikan hasil buminya tidak terus dikaut oleh segelintir pihak. Namun, kenyataan beliau juga tidak terlepas daripada kritikan. Sesetengah pihak berpendapat bahwa Shafie seharusnya lebih proaktif dalam mempertahankan diri dan warisan daripada tuduhan yang semakin menjadi-jadi. Sebagai penutup, persoalan utama yang perlu dijawab ialah sejauh mana kesungguhan kerajaan negeri dan pihak berkuasa dalam memastikan ketelusan dan accountability dalam pengurusan sumber negeri. Adakah Sabah akan terus berada dalam bayang-bayang skandal dan ketirisan, atau adakah pemimpin negeri mampu mengubah naratif ini? Apa pula peranan rakyat dalam menuntut keadilan dan ketelusan? Mari kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Adakah Anda percaya bahwa tuduhan ini mempunyai asas kukuh, atau adakah ini satu lagi episode permainan politik? Jangan segan dan silu untuk mengutarakan pendapat dan ulasan Anda di ruangan komen. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Terima kasih.